Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jom belajar matematik bersama Cikgu Saiful. Perkongsian untuk kali ini matematik KSSM tingkatan 4, bab 5, rangkaian dalam teori graf. Standard kandungan 5.1 rangkaian, dan standard pembelajaran untuk video yang pertama ni adalah yang pertama, iaitu mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Okey, tunjukkan sokongan anda dengan menekan butang subscribe. Okey, sebagai pengenalan kepada standard pembelajaran yang pertama ni, kita tengok dulu apa kaitan antara rangkaian dan graf. Graf kita gunakan untuk mewakilkan data dan menggambarkan kaitan objek tersebut secara grafik lah, untuk lebih menarik ya. Dalam bidang matematik, khususnya teori graf, graf ditarifkan sebagai suatu siri bintik sama ada berkait ataupun tidak antara satu sama lain melalui garis. Bintik di sini maksudnya bucu lah, boleh jadi bucu. Memang bucu pun lah, okay, dalam graf. Okay. Bucu. Garis yang mengaitkan ataupun tidak ni, kalau dia mengaitkan maksudnya tepi lah. Okay, dua bucu. Ini garis ataupun kita panggil tepi ya. Tepi. Okay. Ini definisi dia lah. Rangkaian pula. Rangkaian biasanya kita pernah dengar kan, rangkaian komputer. Maksudnya menunjukkan perkongsian maklumat yang dilakukan dengan mudah, okey. Ataupun rangkaian pengangkutan, rangkaian sosial, ada banyak lagi lah. Tapi tengok definisi yang diberikan adalah rangkaian itu sebenarnya sebahagian daripada graf. Tapi dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri lah. Jadi tengok contoh yang saya bagi kat sini. Okey. Ini contoh rangkaian pengangkutan lah. Yang ni track ataupun rangkaian kereta api komuter arah utara. Okey. Pada Arga sampai Taiping lah ni. Jadi bucu ni menunjukkan stesen lah. Okey, bucu stesen. Tepi dia menggambarkan tepi dia landasan lah. Okey, sebab tu dia ada dua landasan berkebar ni. Okey. Satu lagi contoh. Okey, ni carta keluarga asas ni. Okey. Tepi ni menggambarkan hubungan antara bapa dan ibu lah, suami isteri. Dan yang bawah-bawah ni anak-anak. Ada banyak lagi ya. Okey, nanti selepas ni kamu boleh faham lah kenapa rangkaian tu dikatakan sebagai sebahagian daripada graf. Okey, untuk memudahkan pemahaman kita bagi tajuk ni, ada beberapa simbol yang perlu kamu faham dan dia akan selalu digunakan. Simbol-simbolnya, yang pertama, okey, G ya. G ini menunjukkan graf, G graf. Ini nanti kita tengok yang bawah ni. Okay. V itu adalah set bintik ataupun bucu lah. Hubungan dia kita tulis itulah. Graf adalah hubungan bucu dan E ini tepi lah. Ini contoh set. Set bagi bintik lah. Kita tulis dalam bentuk tanda set lah. E adalah set tepi ataupun garis. Okay. Kalau V tadi bucu ataupun bintik lah. E pula mewakilkan set tepi ataupun garis. Jadi kita wakilkan dia dengan tengok graf, ada yang kita wakilkan dengan, kalau tepi dia contohnya macam ni ya.
Ini contoh ini, okey. Ini bucu 1, ini bucu 2, ini bucu 3. Dan kalau dia tulis sini E1, sebab tu kita tulis E1 sinilah. Ataupun kita boleh tulis sebagai ini kita tulis sebagai macam contoh yang saya lukis ni kan. Kita tulis dia sebagai 1, 2 lah. Kita gunakan kedua-dua bucu lah, bucu 1 dan bucu 2 lah. Okey. Itu untuk tepi ya. Darjah, okey, ni terpadam sikit. D ya, huruf D. Ialah darjah, D ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Jumlah darjah satu graf adalah 2 kali bilangan tepi. Darjah ni maksudnya kamu nak kira macam ni. Kalau kita nak darjah bagi bucu 1, darjah bagi bucu 1, tengok ada berapa tepi ni. Okey, ada 2 tepi kan, 2 lah. Jadi kalau jumlah darjah bagi graf ni, jumlah darjah bagi satu graf adalah 2 kali bilangan tepi. Jumlah darjah, dia ada rumus lah, okay? Dia ada bawah ni ada rumus ke. Inilah summation D ni maksudnya jumlah darjah sama dengan 2E lah. Okay? Jadi kita dah tahu E berapa, macam ni E3, jadi kita dah harap je lah. Okey, untuk lebih faham nanti kita tengok contoh-contoh yang saya beri dalam video inilah. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, kita mula dengan contoh yang pertama ni. Iaitu graf mudah lah. Okey, yang ni graf mudah lah. Okey. Jadi graf mudah, graf yang tidak ada gelung atau berbilang tepi. Dan yang bawah ni, yang ni bilangan darjah ada 2 kali bilangan tepi ni. Ingat tadi ya, rumus tadilah. Okay. Jadi ini contoh graf mudah lah. Okay, jadi contoh soalan dia, kita nak tentukan V dan bilangan V. Okay, dia tengok tulis tadi lah. Jadi contoh soalan dia, tentukan V dan ingat lagi ya, tanda-tanda set ni, bilangan V. Bilangan V. Yang kedua kita nak tentukan E dan bilangan E. N E. Okey. Seterusnya kita nak cari jumlah darjah lah. Jumlah darjah bagi graf itulah. Jumlah darjah. Okey. Okey, ada 3 benda yang kita nak tentukan lah. Okey. Sebab tu tadi saya suruh kamu ingat simbol-simbol ni kan. Jadi V ni, jadi bucu ni, tengok. Dari sini kamu boleh nampak lah bucu yang pertama ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita tulis V sama dengan, guna tanda-tanda set, buka ni, kurungan ni, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, tutup balik tanda-tanda set. Jadi bilangan V ni berapa? Bilangan 5 kan. Okay, dah setiap. Okay, untuk E pula. Di sini E, kalau sebelum ni tadi saya cakap ada 2 cara kita nak tanda E kan. Yang pertama kita boleh guna, kalau kat sini dia dah bagi, tengok ini, E1, E2 ni menunjukkan tepi dia lah. E3, E4, E5, E6, E7 lah. Jadi E pun kita senaraikan macam menggunakan tanda-tanda set jugalah. E1, E2, E3, E4, E4, E5, E6 dan E7 lah. Okey, jadi bilangan dia ada berapa? Bilangan 1 dan ni maksudnya bilangan dia ada 7 lah, betul tak? Jadi darjah, ini jumlah darjah bagi graf.
Sebenarnya kalau kamu ingat dua formula ya, 2E kan. 2 darab dengan tepi ya, 2 darab 7. Jadi ada 14 lah. Okey. Sebenarnya ada satu cara lagi yang kita boleh gunakan untuk menentukan darjah daripada graf ni. Jadi saya tunjuk okey, daripada ni dulu supaya tak keliru nanti. Okey. Untuk menentukan darjah, saya guna biru pula. Jadi kita boleh cari darjah bagi setiap bucu lah. Yang biru pun kacau, nanti dia sama dengan sana guna merah lah. Okey, bagi darjah untuk bucu 1, kita tulis macam tu, sama dengan berapa. Jadi sebenarnya kamu bilang ada tepi yang sambung bucu ni ada berapa? Tengok, 2 kan? Ataupun satu cara lagi, kamu buat satu bulatan kat sini. Tengok dia sentuh berapa bucu, berapa tepi. Maaf dia. Tengok, ini dia sentuh 2 tepi kan? Jadi darjah di bucu 1, 2 lah. Okay, kat bucu 2 pula, darjah dia. Darjah di bucu 2. Sama juga, kamu buat satu bulatan. Kamu tengok dia bulatan tu sentuh 1, 2, 3, 4 kan. Jadi darjah dia ada 4 lah. Di bucu 2 ada 4. Okay, kat bucu 3 pula. 2 lah okay. Faham kan? Ni darjah di bucu 3 ni 2. Yang keempat, darjah dia 3. Bagus. Yang kelima pun 3. Jadi jumlah darjah dia kamu kena tambah balik dah. Okey, 2 tambah 4 6, tambah 4 tambah 2 lagi 8, tambah 3 11, tambah 3 14. Sama dengan jawapan ni tak? Okey. Itu satu cara lagi ya. Dan untuk bucu pun sebenarnya untuk tepi pun kita boleh tulis satu cara lagi kan. Ingat je tak? Maksudnya kita guna bucu dia lah. Okey. Tak apa, mungkin soalan yang berikutnya dia tak bagi tepi ni, kita kena senaraikan itu lah. Maksudnya kita guna senarai sebagai E1 ni. Kalau kamu tengok lagi, E1 ni kita boleh wakilkan dia sebagai dengan 15 lah. Pasangan 15 tu sebagai E1 lah. Tepi E1 tu. Okay, saya rasa untuk graf mudah ni tak ada masalah sangat. Jom kita tengok graf yang berikutnya. Okay, graf yang berikutnya, graf yang ada berbilang tepi. Okay, bilang tepi ni dia mesti dekat 2 bucu. Dia ada lebih daripada satu tepi lah. Maksudnya dia antara 2 bucu tu ada lebih daripada satu tepi lah. Sebab tu dia bagi berbilang tepi 2 atau 3 lah. Bilangan darjah tetap sama jugalah. Bilangan darjah untuk graf yang melibatkan bilang tepi ni sama dengan 2 kali tepi jugalah. Okay. Ini yang rumus tu lah. Okay. Jadi kita tengok contoh graf yang diberi lah. Ini contoh dia. Tengok, kalau kamu tengok bucu 1 dan 6 ni. Di antara 1 dan 6 ni dikaitkan dengan 2. Ini 1, ini 1, 2 tepi lah. Maksudnya ini 1. Ini 1 lah. Sebab tu dia 2 tepi. Okey, cuba kita jawab soalan yang macam di soalan 1 tadi. Maksudnya kita nak cari bucu dan bilangan bucu dan n bucu. Seterusnya kita nak cari tepi, set tepi dan bilangan set tepi. Seterusnya kita nak tentukan darjah lah. Okay. Jadi saya mula dengan V ni. Okay, V ada masalah? Saya semua dah boleh jawab kot. V sama dengan, okay, cuba dulu. Boleh pause dulu video saya ni. Lepas tu cuba jawab. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua sekali lah. Tengok ada sana bucu kan, 7 kan. Jadi bilangan dia 7 lah. Okay, bucu tak ada masalah kot. Okay, bilangan tepi pula. Tepi dia.
tepi dia, okey, ini jaga sikit tepi dia berbeza sikit dengan yang tadi. Tepi, lagi satu pun, tepi tak disenaraikan macam tadi E1, E2 kan. Yang ni maksudnya hanya ada bucu saja. Jadi kita kena guna hubungan antara bucu-bucu dah. Jadi E dia kita tulis sebagai E sama dengan okey. Buat kurungan. Tengok kita mula dengan 1 lah. Saya mula dengan sini. Jadi 16. Okey, then sebelah ni satu lagi. Ini tadi kita buat yang sebelah sini. Jadi sebelah sini pula 16 ada 2 kali lah. 16. Okey, ada lagi tak 1? Okey, kalau ada kita buat lagi ni. 1 dan 7. 17. Tepi yang 17 ni lah yang ni. Okey, yang ni 17. 17. Jadi saya rasa dekat 1 dah habis kan. Kita tengok yang 2 pula. Jadi ada 27. 27 lah 2 kali. Biasanya yang bilang tepi ni nombor yang sama 2 kali. Jadi tulis 27. Satu lagi 27. 27. Okey, ni dah habis. Ini pun dah habis. Okey, sekarang kita tengok 3. Okey. 3, kalau nak senang kamu buat 3 4 dulu. 3 4. 3 4 pun ada 2 sebab dia 2 berbilang tepi kan. Tengok kamu 3 4. Sorry, ini kurungan biasa. 3 4. Lepas tu tengok 3 ada lagi kan. 3 7. 3 7. Lepas tu ada lagi 3 dah habis. Okey, 4. 4 3 perlu tak? 4 3 tak sama dah kan. 3 4 4 3 tu sama. Jadi 4 7 pula sekarang. 4 7. Lepas tu tengok 5 7 ada 2. 5 7 5 7. 5 7 5 7. Habis lah. Tak lagi kan. Ni ada satu lagi ni. 6 7 ataupun 7 6 boleh. 6 7. 6 1. 6 1 tah kan. 1 6 tu sama. Okey. Jadi dah habis tutup balik yang tanda-tanda set tu. Jadi ini semua adalah tepi lah. Ataupun garis lah. Jadi kita bilang lah ada berapa. Okey. Tengok. Ini 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semua ada 12 tepi lah. Jangan ada tepi 12. Jadi nak cari darjah. Okay, darjah bagi graf. Ingat rumus dia. 2 tepi kan. 2 darab jumlah tepi ya. Jadi 2 darab 12. 24 lah. Okey. 24. Boleh? Okey. Macam mana kalau kita nak guna darjah di kita cari darjah di sini pula. Di graf. Ataupun di setiap bucu lah. Kita check tengok sama ada jawapan kita tu betul atau tak. Jadi, tengok. Masih ingat lagi kan tadi kan. Kalau nak cari darjah untuk bucu 1 ni. Bucu 1 ni. Jadi kita buat satu bulatan kat sini. Kamu tengok dia menyentuh 1, 2, 3 garis lah. Okay. Untuk bucu 2. 2. Untuk bucu 3. 3. Untuk bucu 4. 3. Untuk bucu 5. 2. Untuk bucu 6. 3. Dan jangan lupa ni bucu 7 pun ada. Okay. Kalau susah ni banyak kan. Jadi kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk bucu ni ada 8. Jadi kita tambah semua lah. Okay. 10, 13,
16, 18, 21 tambah 3, 24. Sama dengan jawapan tadi yang kita buat. Okey, jumlah bucu dia 24 juga. Okey, satu cara lah. Okey. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Okey, sekarang contohnya graf yang ada gelung pula. Okey, macam mana yang panggil graf yang ada gelung ni? Okey, dia hanya satu bucu je dan tepi dia bentuk lengkung lah, macam bulatan lah, sebab tu dia panggil gelung. Bilangan darjah pun sama. Bilangan darjah, okey, ni jaga sikit. Setiap gelung dia ada 2 bilangan darjah gelung. Nanti saya tunjuk. Okey. Ini contoh yang saya bagilah. Tengok dekat bucu S ni ada satu gelung ni. Okey, kenapa darjah dia 2? Kenapa darjah bagi gelung ni 2? Sebab gelung dia boleh bergerak dari mengikut arah jam satu lagi lawan arah jam. Maksudnya satu ikut jam, satu lawan arah jam. Jadi sebab tu darjah bagi gelung kita kena ingat dia 2 lah. Okey. Jadi untuk ni kita cuba tengok soalannya sama macam yang tadi juga. Yang pertama kita nak senaraikan dia punya bucu. Okey, tengok kat sini. Okey, yang ni dia bagi dalam huruf kan. Boleh dia P, Q, R, S, T, U. Ini bucu lah. Jadi bilangan bucu sama dengan berapa? Ini kena 2, 4, 6. Okey, tengok kat sini pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seterusnya tengok tepi dia pula. Okey, tepi pun yang ni kita kena senaraikan menggunakan 2 bucu lah, sebab dia tak bagi kat kita tepi ni apa kan. Contoh ni, maksudnya tepi ni tak dinamakan, jadi kita kena guna 2 bucu lah. Okey, tengok macam mana nak labelkan. Jadi saya ambil pemadam sekejap. Saya padam ini supaya kita tak keliru nanti ya. Okey. Okey. Jadi balik pada bucu, kita mula dengan P lah. Okey, mula dengan P. Jadi PQ lah. Okey, satu PQ. Okey, PQ. Untuk lepas tu boleh tengok yang ni berbilang tepi lah. Tengok PU ni tengok dia ada 2 tepi, jadi kita punya berbilang tepi. Jadi PU satu lagi PU. Jadi satu cara yang kamu nak tengok bila kamu nampak ada 2 PU ni, maksudnya kamu dah tahu graf tu adalah graf berbilang tepi lah. Dan P dah habis, kita tengok Q pula. QP tak payah lah, sebab kita dah tulis lah PQ ni sama dengan QP lah. Jadi yang ada lagi QR. Okey, tutup dulu. Lepas tu ni ada lagi QU. Okey, QU. Okey, seterusnya tengok R. RQ dah ada, jadi tak payah. Jadi RS, satu lagi RS dah, RT. Okey. Ataupun kamu boleh tanda, tengok yang mana kamu dah buat, kamu tanda PQ, PU, QR, QU, RS, RT. Jadi sekarang tinggal S ni tengok. Satu yang kita boleh nampak ST kan. ST. Okey, yang ni yang lurus ni. Okey, yang gelung ni nak tulis apa? SS lah. Gelung maksudnya dia pergi ke bintik yang sama. Sebab tu tadi dia buat lengkung balik pada bucu yang asal. Jadi S. Ingat, kalau jumpa huruf yang sama atau bucu yang sama, maksudnya dia gelung lah.
gelung RSS. Dah habis. Sekarang yang tinggal lagi TU. Oh, saya nak jauh sangat. TU ataupun UT pun boleh. TU. Dah habis kan? Jadi tutup. Okey. Jadi ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 tepi ya. 10. Jadi NE sama dengan 10. Jadi jumlah darah, bilangan darjah untuk graf ni. Bilangan darjah untuk graf sama dengan 2 darab 10 lah. Okay. Ini 10 tadi kan kita kira kan. Oh, ini tulis 1 kan. 10 kan. 10, 2 kali 10, 20 lah. Okay. Okey, tengok kalau macam ni kita nak kira di graf lah. Kita nak kira darjah di graf ataupun di setiap bucu. Ini pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Jadi untuk bucu P ni darjah dia ada. Darjah di bucu P ni ada 3 lah kan. Tengok ada 3 kan, 1, 2, 3. Bucu Q pun 3. Bucu R juga 3. Okey, bucu S ni jaga sikit. Okey, yang garis ni 1, yang ni 1. Yang lengkung tadi kita dah buat tak? Kalau macam ni pun kamu boleh buat 1, 2, 3, 4 lah. Ataupun ingat lengkung 2, 3, 4. Okey, lengkung. Ataupun kalau kamu buat bulatan pun kamu nampak 1, 2, 3, 4 kali dia potong tak kan? Bulatan yang kita buat tu potong 4 tepi kan? Jadi 4. Okey, yang T 3. U 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Okey, jadi bila kita tambah, kita mula dengan P ya. 3, 6, 9, 13, 16, tambah 4, 20. Okey, sama dengan yang kita dapat sini lah. Jadi itu cara kita nak mentafsir graf-graf. Okey, ada 3 jenis graf tadi. Ingat lagi, graf mudah, graf yang berbilang tepi, dan graf yang bergelung. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi kemahiran yang perlu ada untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan tajuk rangkaian ni adalah melukis graf jika diberi bucu dan contohnya macam inilah. Okey, jadi kamu tengok soalan nak kita lukis satu graf berbilang tepi. Okey, ingat dia dah abang dah berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberi lah. Okey, satu kemahiran yang kamu perlu ada untuk menjawab soalan yang begini. Kalau sebelum ni kita bincang diberi graf, kita tentukan bucunya dan kita tentukan tepinya dan bilangan darjahnya. Jadi sekarang ni kita macam lawan dia, diberi bucu, ini bucu dia, set bucu dia, ini set tepi dia, kita nak lukis. Cuma di sini dia dah beri kepada kita sedikit maklumat, dia ada berbilang tepi dan gelung lah. Okey, ataupun sebenarnya kalau kamu tengok daripada pasangan tepi ni pun kita dah tahu AD no. AD maksudnya dia berbilang tepi lah. Kalau AA, DD, BB, CC ni maksudnya dia gelung lah sebab dia sama kan. Okey. Jadi apa yang perlu untuk melukis ni, tengok ada canvas tak? Okey, bagus. Kita letakkan bucu lah. Sebenarnya penetapan bucu tu bergantung pada kita lah. Jadi kalau saya letak ni A, okey, A, B. Sebenarnya terpulang pada kamu nak letak di mana pun. Okay, sebab ruang saya mungkin sempit, saya guna cara sini lah. C dan ini bucu D ya. Okey, dah siap. Ini untuk bucu tak ada masalah. Okey, kamu tandakan. Tak semestinya macam ni lah. Okay, ikut kreativiti dan
kepelbagaian lagi bagus. Okey. Jadi sekarang kita tengok kepada tepi yang pertama, AD. Tengok AD ada dua, maksudnya apa? Kita sambungkan A, D. Satu lagi kita sambung ini, dia berbilang tepi lah. Okey. Dan BC. BC pun ada dua kan. Jadi BC, BC. Okey. AA. AA maksudnya apa? Kat sini ada satu gelung lah. AA. Okey. Siap. DD. D pun ada gelung juga. Okey, DD bergelung. BB. B pun ada gelung. CC. CC pun ada gelung. Okey. Lepas tu ada AB. A ke B. CD. CD. Inilah graf yang kita dapat. Okey. Tak susah kan? Mungkin kalau kamu letakkan bucu tu tak sama macam saya, dia akan dapat jawapan yang lain lah. Jadi tak apa, kita raikan kepelbagaian. Okey. Seterusnya kita cuba satu lagi. Soalan yang sama, yang nak kita lukis graf. Tengok dia kata ada gelung, ada berbilang tepi, tapi di sekarang ni dia hanya beri darjah. Okey. Maksudnya darjah untuk bucu 1, 3, 3, 5, 5. Okey. Jadi ini pun kamu kena faham. Sebelum kita boleh lukis, ingat lagi ya, satu macam mana kita nak cari ini ataupun rumus inilah. Jumlah darjah bagi suatu graf sama dengan dua bilangan tepi dia kan. Maksudnya jumlah darjah tu selalu akan jadi nombor genap lah. Sebab dua darab tu. Jadi pertama sekali sebelum kita nak lukis ataupun kita boleh cek dululah, tengok sama ada dia nombor genap atau ganjil. Kalau nombor ganjil dah tentu kita tak boleh lukis. Okey, ini 36 tambah 10, 16. Okey, maksudnya boleh dilukis lah sebab ini adalah nombor genap kan. Okey. Jadi daripada sini juga kamu patut tahu kita ada 4 bucu lah. Sebab ini dah bucu pertama 3 darjah, bucu kedua 3 darjah, bucu ketiga 5 darjah dan bucu keempat 5 darjah. Jadi saya mula dengan macam ni lah. Ubah sikit. Bucu pertama besar sikit. Bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat. Ataupun sebenarnya mana-mana tak apa, mana-mana bucu lah. Okey. Kalau ada, tengok, dia mesti ada gelung lah. Okey. Kalau setakat graf biasa macam ni, sampai bila pun kamu tak akan dapat 3 darjah, kecuali kalau kamu lukis boleh juga kot tiba. Kalau dia mesti ada bilang tepi sebab bucu dia sedikit lah. Okey. Jadi dia ada gelung, maksudnya dekat bucu yang ada 5 ni, 5 darjah ni mesti ada gelung lah. Okay, jadi kita buat gelung satu untuk sini, gelung sini. Kalau gelung dah ada berapa darjah dia? Sini dah ada 2 lah kan, 2 lah kan. Jadi nak 5 dia kena ada 3 lagi lah. Okey, 1, 2, 3. Okey. Jadi kat sini kat bucu ni dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang sini baru ada 3, 4, 5 juga. Okey. Tengok bucu ni. Bucu yang satu ni baru ada 2. Jadi 3. Mari sini. Ini 3. Okey. Siap. Itu ya. Okey. Mari kita cek tengok jawapan kita betul tak. Bucu di sini, darjah sini. Tengok bilang 1, 2, 3. Bucu di sini pun ada 3. Di sini bucu ya. Sorry, bukan bucu lah maksud saya. Darjah kan. Darjah untuk bucu ni 3. Darjah untuk bucu ni 3. Sini pun darjah untuk bucu dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi darjah kat sini pun kalau kamu tengok pun ada 5 juga. Jadi kita dah menjawab soalan lah. Okey. Dia nak kita lukis yang macam tu. Okey. Okey, sekian. Terima kasih perkongsian bahagian pertama matematik tingkatan 4 bab 5 ni, tajuk baru dalam matematik tingkatan 4 ni.
iaitu rangkaian. Jadi jangan lupa tunjukkan sokongan dengan menekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk mengikuti video seterusnya daripada saya. Sekian, jumpa lagi. Bye.